Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hilmi Malik dan ini Buletin Awani. Baiklah, sebentar tadi kita baru saja dengarkan berhubung dengan perkembangan ataupun situasi semasa perkembangan COVID-19 yang dilangsungkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan juga terdapat beberapa perkara penting yang telah pun diumumkan oleh beliau dan khususnya berhubung dengan situasi semasa di Kedah. Dan untuk itu pada jam ini kita akan terus saja berlintas langsung dengan Wakil Extra Awani Kedah Abdul Hadi Cik Awang. Baiklah Hadi, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri baru saja mengumumkan daerah Kota Star di Kedah akan menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran bermula tengah malam ini. Dan bagaimana pemantauan Hadi di negeri Kedah setakat ini? Adakah penduduk sedar mengenai perkara ini dan mungkin reaksi awal kalau kita dapat tahu? Silakan Hadi. Okey, terima kasih Helmi di Bukit Kewangan, dan seperti maklumkan Helmi, sebentar tadi baru saja pengumuman berkenaan pelaksanaan PKPD pentadbiran ataupun TEMCO di kawasan daerah Kota Star yang merangkumi, saya fahamkan, 28 mukim yang melibatkan lebih 300,000 penduduk. Dan itu sudah pastinya berlainan jika kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Napoh, manakala kebanyakan penduduk di Napoh adalah bekerja sebagai penoreh, peniaga dan sebagainya, dan juga berbeza dengan pelaksanaan PKPD di Aman Jaya yang kebanyakan bekerja sebagai perkhidmatan awam. Namun di daerah Kota Star ini melibatkan satu kawasan yang besar yang merangkumi lebih 300,000 seperti yang saya katakan tadi. Dan pastinya sektor pekerjaan juga amat beza, dan jika berkenaan dengan reaksi rakyat, sudah pastinya semalam saya dapatkan adakah mereka mendapatkan reaksi penduduk-penduduk Alostar, adakah mereka bersedia jika TEMCO dilaksanakan, dan menurut mereka sudah bersedia dari awal sejak penularan kluster telaga lagi. Sebelum penularan kluster sungai, sejak penularan kluster telaga sudah bersedia untuk menghadapi TEMCO, dan jelas mereka jika kes terus meningkat, TEMCO adalah satu jalan penyelesaian terbaik untuk mereka, memandangkan tidak mahu kes-kes ini merebak ke daerah-daerah lain serta negeri-negeri lain. Dan namun antara perkara yang perlu dititik beratkan oleh khususnya pihak kerajaan negeri adalah sudah memastikan bekalan keperluan makanan dan pelbagai keperluan lain sudah pastinya perlu tidak habis seperti yang dilaporkan di Napoh, bekalan roti habis, di Aman Jaya harga mahal untuk mendapatkan bekalan-bekalan makanan. Dan itunya sudah pasti perlu diselesaikan oleh kerajaan negeri, khususnya dalam memastikan tidak berlaku masalah besar, manakala seperti saya katakan tadi, jumlah yang melibatkan mukim di Kota Star ini adalah 28 mukim dan melibatkan 300,000 lebih penduduk, dan itunya sudah pasti merisaukan penduduk, terutama dalam bagaimana mereka hendak mendapat bekalan dan sebagainya, manakala tempoh pelaksanaan itu melebihi 7 ataupun 10 hari, dan itu sudah pastinya bekalan di rumah mereka pastinya terhad dan sebagainya, agar tidak berlaku pembelian panik hari ini dan sebagainya. Itu yang perlu diberikan fokus oleh pihak kerajaan negeri khususnya. Dan antara masalah lain yang saya dengar semalam adalah berkenaan dengan peniaga. Mereka menjelaskan sebelum ini mereka juga terjejas selepas pelaksanaan PKP, dan kali ini ibarat jatuh di timpa tangga, kali kedua terpaksa berhenti berniaga jika TEMCO dilaksanakan, dan itu adalah satu perkara yang harus juga diberi fokus oleh pihak berwajib, Elmi. Okey, baiklah Hadi, sedikit perkembangan di Aman Jaya. Kalau kita lihat juga TEMCO di Aman Jaya akan dilanjutkan untuk 3 hari lagi untuk memastikan semua mereka disaring untuk kali kedua. Dan saya pasti Hadi ada melakukan tinjauan pada pagi tadi dan mungkin kongsikan apa perkembangannya. Okey, pagi tadi dan pagi tadi kami ada membuat tinjauan, memandangkan dimaklumkan hari ini berdasarkan maklumat awal adalah hari terakhir pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketat ataupun TEMCO di kawasan Aman Jaya, 3 zon iaitu zon Melong, Mawar dan Kenanga. Dan pastinya hari terakhir ini seperti di Napoh sebelum ini adanya proses memotong gelang berwarna merah jambu, menandakan mereka kini bebas pada tempoh kuarantin. Namun berbeza di Aman Jaya, menandakan tempoh pelaksanaan untuk menjalankan ujian kali kedua, menangkan ujian kali pertama dilaksanakan 13 hari kemudian akan dilaksanakan ujian pengesahan COVID-19 kali kedua, dan masih belum selesai memasuki hari ketiga, menangkan ujian terbabit bermula pada hari Selasa. Dan jika kita ambil kiraan, tempoh penduduk untuk menjalani ujian pada awal bermula 28 Ogos lalu adalah sekitar 7 ke 6 hari, 6 ke 7 hari, dan sudah pastinya jika TEMCO ini selesai hari ini, sudah pastinya penduduk-penduduk yang menjalani ujian selepas 3 hari takwal iaitu 28, 29 dan 30 Ogos tidak dapat menjalankan ujian kali kedua, dan sudah pastinya lanjutan tempoh 3 hari sehingga 13 September ini memberi peluang kepada penduduk
untuk menjalankan ujian saringan COVID fasa kedua yang dimaklumkan akan diadakan di 6 lokasi, 2 di zon Melor, 2 di zon Mawar dan 2 di zon Kenanga, Helmi. Okey, baiklah Hadi, yang terakhir mungkin Hadi boleh kongsikan juga kepada kami bagaimana setakat ini persediaan daripada kerajaan negeri untuk menghadapi PKPD pentadbiran ini, Hadi. Okey, Amy, semalam satu sidang media oleh Menteri Besar Kedah, YB Muhammad Sanusi Mak Noor menjelaskan bahawa kerajaan negeri Kedah semalam ada menghantar syur untuk pelaksanaan PKPD di daerah Kota Star, daerah-daerah yang melibatkan kluster sungai dan kluster telaga, dan sudah pastinya penelitian lanjut sudah pastinya diambil kerajaan negeri sebelum satu syur diadakan. Dan seperti sebelum-sebelum ini, antara perkara utama adalah sudah pastinya dari segi persediaan untuk persekolahan, sesi persekolahan, sesi pembukaan klinik, dan juga yang paling utama adalah adakah ramai yang tanyanya, adakah kesemua penduduk di kawasan Kota Star itu akan menjalankan ujian saringan COVID-19, kerana ianya melibatkan jumlah yang agak besar, iaitu melebihi 330,000 yang seperti saya katakan awal tadi, Helmi.